Dasar Pandangan Timur ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1982. Dasar ini bermakna pihak kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea Selatan. Dasar ini menggalakkan pihak kerajaan Malaysia dan sektor swasta untuk menjadikan negara Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh etika kerja terbaik. Dasar ini juga adalah sebagai reaksi kepada dasar Buy British Last yang juga dilancarkan oleh Dr. Mahathir apabila British menghentikan subsidi pelajar asing termasuk pelajar Malaysia untuk belajar di UK. Namun pada masa yang sama, British masih mengekalkan subsidi kepada pelajar Eropah yang lain. Di samping itu juga, hubungan Malaysia dan British amat renggang selepas Mahathir melancarkan serangan terhadap pasaran saham British dan mengambil alih syarikat perladangan Guthrie. Rasional dasar Pandangan Timur ialah kedua-dua negara tersebut merupakan negara yang begitu pesat membangun. Mereka juga kadang-kadang lebih maju daripada negara barat dalam sebilangan bidang. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan di sini bagi mencapai matlamat pembangunan negara. Walaupun masa tamatnya perang di Jepun dan Korea Selatan tidak jauh beza dengan masa Malaysia merdeka, tapi kedua-dua negara tersebut telah menampilkan tahap pembangunan yang begitu pesat. Justru Malaysia ingin mengambil contoh dan belajar dari dua negara ini, bagaimana mereka boleh maju dengan begitu cepat dan pesat. Objektif utama Dasar Pandangan Timur ini ialah untuk meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif. Perkara-perkara yang ditumpukan melalui dasar ini ialah kerajinan dan disiplin bekerja, kesetiaan kepada negara, dedikasi di tempat kerja, penekanan kepada tahap produktiviti dan mutu kualiti yang tinggi, dan peningkatan kecekapan. Dasar ini juga menekankan kepada kejayaan jangka masa panjang dan tidak semata-matanya fokus kepada keuntungan jangka pendek. Jepun dan Korea Selatan juga menerapkan nilai-nilai murni dan etika kerja yang baik. Sebahagian besar rakyat mereka sangat jujur, menepati masa dan berdedikasi ketika bekerja. Jepun sebagai contoh juga menerapkan nilai sense of shame ataupun rasa malu dalam kehidupan harian mereka. Hal ini membuatkan mereka bertindak dan bekerja agak berbeza dari masyarakat dunia yang lain. Kedua-dua negara Jepun dan Korea Selatan telah menyambut baik inisiatif Malaysia. Mereka telah menaruh harapan yang tinggi bahawa Dasar Pandangan Timur ini akan mewujudkan kerjasama yang lebih rapat. Malaysia melihat Jepun dan Korea Selatan terutamanya dalam bidang ekonomi, perindustrian, cara bekerja, penyelidikan dan pengurusan. Selaras dengan dasar ini, kerajaan telah menyusun strategi dan program bagi meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan penghasilan kerja yang lebih baik di kalangan pegawai dan penjawat awam. Pegawai dan pelajar Malaysia telah dihantar ke Jepun dan Korea Selatan untuk mempelajari selok-belok teknikal dan aspek pengurusan di kedua-dua negara tersebut. Yang pertama dihantar ialah pelajar Malaysia ke Universiti dan Institut Teknologi Jepun. Yang kedua ialah menghantar pelatih ke industri dan institut pelatihan Jepun. Objektif program ini adalah untuk menyediakan latihan kepada eksekutif-eksekutif dalam mempelajari kaedah pengurusan dan pentadbiran kerajaan dan swasta di Jepun dan Korea. Mereka ditempatkan di beberapa firma dan agensi kerajaan di Jepun dan Korea. Penekanan yang diberikan dalam program ini ialah latihan-latihan dalam bidang pengurusan, penjawatan, kualiti kerja dan pengurusan am. Kerajaan Jepun menyokong program-program ini dengan mengirim guru-guru Jepun ke Malaysia dan menampung sebahagian kos pengajaran mereka. Projek yang paling terkenal yang dilancarkan dalam Dasar Pandangan Timur adalah pembentukan perusahaan kereta nasional pertama, Proton. Projek ini mengambil masa 19 bulan daripada masa ianya dibincang kepada tubuhnya kilang pembuatan Proton pertama. Oleh kerana industri kereta bergantung rapat dengan industri tempatan yang lain seperti getah, elektronik dan kerja logam, pelancaran industri kereta negara ini menyokong permintaan pasaran domestik untuk bahan-bahan mentah ini.
Projek ini berjaya apabila syarikat tempatan Highcom dengan kerjasama Mitsubishi Jepun telah ditubuhkan. Sejurus selepas pelancaran projek itu, para pekerja Malaysia telah dihantar ke Jepun selama 6 bulan untuk menjalani program latihan intensif. Kereta Proton Saga pertama dilancarkan pada tahun 1985. Kereta ini menjadi kereta paling laris dan popular di negara ini pada masa tersebut. Malaysia juga sangat berminat dengan organisasi-organisasi Sogo Sosha. Sogo Sosha ini merupakan syarikat Jepun yang sangat besar yang berdagang di peringkat antarabangsa dalam pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan. Malaysia mengambil idea Sogo Sosha ini dan menubuhkan apa yang kita panggil hari ini sebagai Saimdabe. Mahathir berpendapat bahawa syarikat besar ini akan membolehkan Malaysia mengembangkan industri pembuatannya dan terlibat secara aktif dalam pasaran antarabangsa. Dasar pandang ke timur ini membuatkan pola pemasaran tempatan menjurus kepada pasaran global dan bukannya hanya berhenti di pasaran domestik sahaja. The Look East policy was never about merely looking east towards economic and industrial redevelopment. It was also about emulating the values and cultural habits of the people that enable them to accelerate redevelopment of their country in such a short period of time. Obviously, hard work coupled with the right values and cultural attributes played a pivotal role. To become an industrialized nation, we need to consider both the technological and human development and learn from these countries. 한국과 말레이시아가 협력하여 공동 진출한다면 서로가 윈윈하는 경제 협력의 새로운 모델이 될 수 있을 것입니다. Now to the latest on the dialogue between South Korea and ASEAN member states, which continued on today following the grand finale of this year's ASEAN-Korea Commemorative Summit. President Moon Jae-in and the Prime Minister of Malaysia, Mahathir bin Mohamad, held summit talks this morning, after which he said he looks forward to expanding cooperation with Malaysia in a wide range of areas, extending from the Fourth Industrial Revolution to more concrete areas like defense and healthcare. 말레이시아의 동방정책과 한국의 신남방정책은 조화롭게 접목되어 4차 산업혁명 공동대응, 스마트시티, 할랄 산업처럼 국민들이 체감할 수 있는 협력을 확대하고 있습니다. ICT, 방산, 보건, 중소기업 등 구체적인 분야에서 협력을 더욱 발전시켜 나가길 희망합니다. During their bilateral talks, the two leaders agreed to enhance cooperation on electric cars, robotics, and other high-tech areas based on MOUs signed in March on responding jointly to the Fourth Industrial Revolution. Dasar pandang ke timur yang diaktifkan semula turut diperluas kepada bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, Jepun akan berkongsi kepakaran dalam pembangunan bola sepak dan badminton serta pemindahan pengetahuan dan teknologi dalam sains sukan. Dia lebih macam tech transfer lah. Di mana kita belajar, dia tolong kita, lepas tu dia return back, kita punya staff dah dilatih dengan agak baik. Itu fokus utama. Sebagai kesimpulannya, dasar pandang ke timur ini merupakan satu usaha baik dan positif daripada pihak kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi, pengurusan dan pembangunan di negara ini. Melalui kajian yang telah dibuat oleh pihak Institut Takbiran Awam Negara, Intan, dasar ini telah memberi kesan yang besar terhadap usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan prestasi dan daya produktiviti negara ini. Di samping itu, ianya boleh menjadi asas kepada sebuah masyarakat Malaysia yang dinamik dan progresif.